Kontroversi kes Al-Tantuya, tuntutan siasatan terhadap dakwaan Azila Hadri yang menggemparkan. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Kes pembunuhan Al-Tantuya Syaribu kembali menghantui pentas politik Malaysia apabila keluarga mendiang menuntut kerajaan membuka siasatan baharu terhadap dakwaan yang mengejutkan yang terkandung dalam afidavit Azila Hadri, salah satu bekas anggota unit tindakan khas UTK yang disabitkan kesalahan dalam kes ini. Pembunuhan yang berlaku pada tahun 2006 itu bukan sahaja mencetuskan skandal nasional tetapi juga menjadi perhatian antara bangsa kerana kaitan dengan ahli politik berpangkat tinggi dan kontrak pertahanan bernilai berbilion ringgit. Kini selepas bertahun-tahun sudah berlalu, persoalan yang sama masih berlegar dalam fikiran rakyat Malaysia. Siapakah dalang sebenar di sebalik pembunuhan kejam ini? Peguam keluarga Al-Tantuya, Sanggit Kaur Dio, mendakwa bahawa kerajaan melalui Jabatan Peguam Negara tidak mencabar afidavit yang dikemukakan oleh Azila Hadri. Dalam afidavit itu, Azila mendakwa bahawa beliau menerima arahan daripada pegawai tinggi kerajaan untuk menghapuskan dan melupuskan Al-Tantuya. Lebih mengejutkan lagi, afidavit itu turut mengandungi butiran yang menggambarkan bagaimana perintah itu diberikan serta tekanan yang dihadapi oleh Azila untuk melaksanakan tugas tersebut. Persoalan yang timbul adalah mengapakah afidavit ini tidak pernah dibawa ke mahkamah untuk disiasat secara menyeluruh? Adakah wujud usaha untuk melindungi individu tertentu yang mempunyai kuasa besar dalam struktur politik negara? Sanggit menegaskan bahawa kerajaan tidak boleh lagi berlengah dalam menangani isu ini. Beliau menekankan bahawa jika dakwaan Azila terbukti benar, ia menunjukkan penyalahgunaan institusi negara untuk kepentingan peribadi oleh individu yang berpengaruh. Penyalahgunaan kuasa seperti ini bukan sahaja mencabuli prinsip kedaulatan undang-undang, tetapi juga memusnahkan kepercayaan rakyat terhadap sistem keadilan negara. Lebih parah lagi, isu ini turut memberi kesan kepada reputasi Malaysia di peringkat antarabangsa. Skandal Al-Tantuya telah lama menjadi bualan di media global dan kegagalan kerajaan menangani dakwaan baharu ini hanya akan menambah lagi persepsi negatif terhadap negara kita. Pada tahun lalu, Mahkamah Persekutuan memutuskan untuk menukar hukuman mati Azila Hadri kepada hukuman penjara selama 40 tahun dengan tambahan 12 sebatan rotan yang wajib dilaksanakan. Keputusan ini dibuat selepas mempertimbangkan afidavit tambahan dan surat daripada keluarga Al-Tantuya. Namun, keputusan tersebut masih belum menamatkan persoalan besar dalam kes ini. Sementara itu, Sirul Azhar Umar, rakan setugas Azila yang turut disabitkan kesalahan, masih bebas di Australia. Disebabkan undang-undang Australia yang melarang ekstradisi individu yang berdepan hukuman mati, Sirul kekal di sana dan usahanya untuk mendapatkan suaka politik hanya menambahkan kekusutan kepada kes ini. Timbul juga spekulasi bahawa Sirul menyimpan rahsia besar yang boleh mendedahkan dalang sebenar di sebalik pembunuhan Al-Tantuya. Dan inilah sebab utama mengapa proses ekstradisi dilihat tidak mendapat keutamaan. Lebih mengejutkan lagi, menurut Sanggit, satu surat telah dihantar kepada Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail, yang kemudiannya turut disalurkan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Jabatan Peguam Negara. Namun, sehingga kini surat tersebut tidak mendapat sebarang maklum balas. Keadaan ini menimbulkan persoalan serius tentang kesungguhan kerajaan dalam menangani kes yang telah memalukan Malaysia di mata dunia. Jika kerajaan benar-benar komited terhadap prinsip ketelusan dan keadilan, mengapakah isu ini masih
dipandang sepi. Apakah wujud tekanan politik yang menghalang kebenaran daripada dibongkar? Kes Altantuya bukan sekadar satu kes jenayah biasa. Ia melibatkan elemen politik, skandal keuangan, dan potensi penyalahgunaan kuasa di peringkat tertinggi. Pembunuhan ini dikaitkan dengan urusan pembelian kapal selam Scorpion dari Prancis yang turut mencetuskan siasatan di negara Eropa tersebut. Di Prancis, pihak berkuasa turut menjalankan siasatan berkaitan dakwaan rasuah dalam urusan pembelian kapal selam dan nama Altantuya turut disebut dalam beberapa laporan rasmi. Persoalan yang tidak pernah dijawab ialah, mengapakah Altantuya dibunuh? Adakah beliau mengetahui sesuatu yang tidak sepatutnya diketahui oleh orang awam? Dalam konteks politik Malaysia hari ini, skandal ini terus menjadi bayang hitam kepada mana-mana kerajaan yang memegang tampuk kuasa. Rakyat Malaysia sudah bosan dengan janji kosong dan siasatan separuh jalan. Jika kerajaan semasa benar-benar mahu membuktikan komitmennya terhadap reformasi institusi dan kedaulatan undang-undang, maka tiada pilihan lain selain membuka siasatan baru yang bebas, telus, dan menyeluruh terhadap dakwaan Azila Hadri. Lebih-lebih lagi proses ekstradisi Sirul Azhar Umar perlu diberikan keutamaan. Rakyat Malaysia berhak mengetahui apa yang sebenarnya berlaku pada malam Altantuya dibunuh dan siapa yang mengarahkan tindakan tersebut. Sirul mungkin merupakan kunci terakhir untuk membuka kotak rahasia yang telah berkunci selama lebih sedekat ini. Jika kerajaan terus berdiam diri, ini bukan saja merosakkan reputasi negara, tetapi juga memberi isyarat bahwa keadilan boleh dibeli atau diabaikan oleh mereka yang berkuasa. Kes ini juga menimbulkan berbagai persoalan yang masih belum terjawab. Siapakah sebenarnya pegawai tinggi kerajaan yang dimaksudkan oleh Azila? Mengapa kerajaan enggan bertindak balas terhadap surat keluarga Altantuya? Adakah individu berpengaruh masih bebas dan dilindungi di sebalik tabir kuasa? Dan yang paling penting, adakah kita sebagai rakyat akan terus membiarkan kes ini dilupakan begitu sahaja? Kes Altantuya bukan saja ujian kepada sistem keadilan Malaysia, tetapi juga kepada integriti dan keberanian kerajaan dalam menegakkan kebenaran, walaupun ia mungkin melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh. Persoalannya kini, adakah kerajaan berani melangkah ke hadapan untuk menutup babak gelap ini dengan keadilan? Atau adakah kita akan terus melihat kes ini menjadi salah satu titik hitam dalam sejarah negara? Siapakah pegawai tinggi yang bertanggung jawab dalam kes ini? Adakah kerajaan akan berani membuka siasatan semula? Tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Current Sphere MY untuk analisis terkini isu-isu nasional yang panas. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.